Kerana 400 ringgit pun sudah menghijab hati sampai lupa dengan Allah. Ya, sampai tak ingat akhirat, sebab akhirat kita nak membangun. Dia mujurlah jadi kerani, orang terima jadi kerani. Langsung tak mengamun kalau dia tahu orang tak jemput dia. Nampak tu. Baru 2-3 ekor benang pun dah menghijab hati kita sampai lalai dengan Allah. Baru seorang isteri dah lupa dengan Allah, baru seorang belum 4. Seorang. Seorang pun bukan cantik sangat, bukan ratu cantik, orang biasa je. Oi. Dia kita tanya, mengapa tak nampak-nampak? Selalu datang juga berawang. Anak punya wife ni lebih sikit tak? Seorang wife boleh lupa hati kita dengan Allah, boleh menghijab hati, boleh tak terasa lagi kebesaran kepada Allah ke hati kita, dihijab oleh wife. Wife biasa yang bukan ratu cantik. Ratu tak cantik. Kita dapat ratu tak cantik. Kok ratu cantik entahlah. Nampak tu. Saudara-saudari para hadirin yang kalian, apa benda yang menghijab hati ni? Yang sampai hati lalai dengan Allah, hati tak rasa kebesaran Allah, hati tak cinta dengan Allah lagi, hati dah benci dengan neraka, sebut neraka, tersendat di hati. Hati tak ada rasa turun dengan neraka lagi apa? Hati tak seronok lagi nak mengaji tentang Islam ni. Tak seronok lagi. Apa yang menghijab hati? Apa dia? Apa yang menjadi god kepada hati itu? Di sini dikatakan wa hadhil hujubu innama hiya awaridud dunya. Itu dia. Hijab-hijab yang boleh menghijab hati, yang boleh menutup hati sampai hati lalai, tak ingat kebesaran Allah, tak takut dengan Allah lagi, tak cinta dengan Islam, tak cinta dengan akhirat, benci dengan syurga, tak seronok dengan neraka. Iaitu dunia-dunia yang mendatang. Dunia-dunia yang mendatang. Awal hidup dunia. Apa dia dunia-dunia yang datang? Ataupun dengan kata-kata lain, ada dunia-dunia yang kadang yang tidak boleh tidak. Patut ada pada kita. Kalau tak ada, kita rasa sepi, rasa tak sempurna lah. Itu yang malang tu. Di antara awal hidup dunia itu, dunia-dunia yang mendatang, satu di antaranya rezeki lah. Sebab sudah kita dah semua jadi manusia ni ingin makan, ingin minum. Ya, kalau manusia ini dahlah jadikan ingin makan, ingin minum, Allah pun membenarkan. Sebab itu Al-Quran katakan, kulu wasrabu. Kulu wasrabu. Naklah kamu makan, naklah kamu minum. Cuma Allah ingatkan ujungkan, wala tusrifu. Jangan kamu sampai membazir. Jangan sampai berlebihan, sampai membuang-buang makan minum. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sebenarnya Allah itu tak suka kepada orang yang membuat yang apa? Sebenarnya Allah itu tak suka kepada orang yang membazir, yang membuang-buang harta. Jadi di antaranya benda yang dunia yang mendatang itu soal makan minum. Manusia ini perlu makan minum. Kadang-kadang dalam kita berusaha untuk mencari makan dan minum sampai lupa dengan Allah. Padahal Allah membenarkan kulu wasrabu, makanlah, minumlah. Tapi jangan sok bila kita ada berusaha untuk mendapatkan sesuap nasi, seteguk air sampai lupa dengan Allah. Sampai tak fikir halal dan haram. Usahalah cari makanan minum. Makanlah benda yang halal dan haram. Makanlah benda yang halal. Tapi mengapa dalam mencari rezeki sampai kita lupa dengan Allah? Tak fikir halal dan haram lagi. Itu yang salah. Jadi dalam kita berusaha mencari rezeki, kadang-kadang dalam berusaha mencari rezeki pun boleh hati kita lalai. Tak ingat akhirat, tak ingat Allah. Tak sedar lagi Allah melihat dia. Tak sedar lagi malaikat maut menunggu bila lagi nak cabut nyawa kita. Tak. Kita rasa 1000 tahun lagi nak hidup. 1000 tahun, 2 hari lagi, 3 hari lagi. Ratu sehat, darah tinggi tak ada, yang manis tak ada, sakit jantung tak ada, mungkin agak 50-60 tahun hidup. Ingat memang matinya sampai sakit je. Berapa banyak orang tak sakit mati. Kawan saya, Haji Saidi, salah seorang orang kuat Arkam di Sabah, Al-Yarham, dia berjuang tak sakit tak apa. Waktu satu hari tu daripada pagi hingga sampai petang dia dengan saya berbual.
Bicik-bicik dengan kaki saya. Dah nak petang, dah nak maghrib, baru dia minta izin kepada saya untuk dia nak balik. Besok dengar-dengar dia meninggal. Rupanya isteri waktu nak kejutkan dia waktu subuh tu dia dah meninggal dah. Nampak tu tak sakit. Nak mati ni bukan nak meninggal sakit. Nampak tu. Jadi dalam kita mencari makan minum kadang-kadang hati kita boleh lalai kepada Allah. Padahal carilah, berusahalah untuk cari makan dan minum. Tapi jangan sampai lalai kepada Allah. Padahal kalau kita berusaha mencari makanan minum yang halal dalam tujuan untuk mencari makanan yang bersih supaya hati kita bersih, pahala tu dia nak beribadah. Dua kita untung. Kita dapat makan minum di dunia ni lagi, yang kedua jadi ibadah. Sebab itulah dalam kita berusaha mencari makanan minum yang sampai hati kita lalai kepada Allah. Ingat, aku berusaha ni nak cari benda yang halal. Sebab Allah suruh aku cari benda yang halal. Benda yang halal tu boleh menempuh hati supaya hati bersih. Makanan yang halal boleh menempuh hati bersih. Bila hati bersih, dia akan menjadi orang yang bertakwa. Niat atas dasar itu dah jadi ibadah. Dua dapat. Di samping dapat pahala, dapat untung makan minum di dunia nanti. Kemudian selain daripada itu, keluarga. Keluarga pun dunia juga. Tak beristeri, hati nak beristeri. Setiap tidaknya orang dah ada isteri, kita pun nak ada isteri. Sepi rasa tak ada isteri, beristeri lah. Tak apalah, beristeri lah. Rasulullah pun berkata, tanah kahu. Ya, naklah kamu menikah kahwin. Ya, kemudian ada hadis dia apa maksudnya, dia sudah lupa ya. Maksudnya naklah kamu menikah kahwin. Aku berbangga dengan umat aku yang banyak. Syariat itu membenarkan kita nikah kahwin. Bahkan kalau kita nikah kahwin atas dasar nak ikut sunnah Rasulullah, supaya dapat zuriat yang banyak untuk menggembirakan Rasulullah, dapat pahala. Pahala dunia akhirat. Pahala dunia dapat berhibur dengan isteri, pahala di akhirat dapat pahala pula. Tapi yang malangnya bila dah ada isteri, dilalai ada isteri sampai hati tak takut dengan Allah lagi. Hati dah lalai dengan Allah, hati dah tak cinta dengan Allah. Isteri lebih kita cinta daripada Allah. Itu yang tak boleh. Mengapa isteri boleh menghijab kita? Mengapa isteri boleh menghijab kita? Mestilah Allah membenarkan. Kalau kita niat beristeri itu untuk nak mengelakkan maksiat, pahala tu berpahala, dapat ganjaran. Itu juga bila dapat isteri, dah mula lalai. Kalau dulu rajin ke kuliah, dah tak ada dah. Hidung pun tak nampak. Rajin ke kelas pembuain, dah tak nampak. Gegeh berjuang, bila beristeri dah tak nampak. Betul juga ada sabda Rasulullah yang berkata, al-kamukal, al-ilmu mazbuhun baina fakhizaiha. Buruk nampak itu kan, tapi itu jadi tandaan bagi kita. Rasulullah menyebut ilmu itu akan disembelih di antara dua paha. Rasulullah menyebut ilmu, bolehlah kias, ibadah pun itu juga, perjuangan pun boleh mati disebab isteri. Disebab isteri perjuangan boleh mati. Disebab isteri orang tak mengaji dulu dah. Disebab isteri dah orang malas nak berkorban. Sebab isteri dah malas orang nak berkasih sayang di antara satu sama lain. Jadi isteri keluarga ni kadang menghalang gitu. Sebab itu berkeluargalah atas dasar perintah Allah. Niat kerana Allah, barulah dia tidak menghalang kita. Itu perkara-perkara yang mendatang lah. Termasuklah dunia tu kadang kita sakit pening, ujian-ujian yang datang. Itu dunia juga sebab dia berlaku di dunia. Bila datang sakit, kalau kita tidak menjadi orang yang sabar, dengan sakit tu boleh runtuh iman kita, boleh hilang pertimbangan kita, boleh kita menjadi orang yang keras, akhirnya kecewa dan putus asa kepada Allah. Berat. Mana boleh kita putus asa dengan Allah? La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. La ya'su illa al-qaumul kafirin. Tidak ada yang putus asa itu melainkan orang kafir saja. Bila orang kata orang fitnah kita, tersegendat, tercekik rasa sendiri, hilang pertimbangan kita. Jangan sampai ujian yang menimpa kita sampai lupa kita dengan Allah. Padahal Allah kena berkata, ya, syariat kena memberitahu, setiap ujian yang menimpa kepada kita itu merupakan penghapusan dosa. Kalau kita berdosa, dia datang ujian itu saya dah katakan tadi, sakit, miskin,
apa-apa, orang kata, orang fitnah.